Sidang Parlimen cuma satu penipuan? Bank negara lebih jujur dari menteri. Gempa, akhirnya Zaid akui rakaman suaranya tulen. Punca sebenar, Ismail Sabri dilantik jadi TPM. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berpendapat sidang parlimen yang bakal diadakan semula selama 5 hari bermula 26 Julai ini adalah satu bentuk penipuan. Anwar berkata, ini kerana sidang tersebut seperti yang dinyatakan Pejabat Perdana Menteri PMO adalah bertentangan dengan tujuannya. Sidang parlimen selalunya untuk pastikan kerajaan ditadbir menurut peraturan tata kelola tadbir urus yang elok supaya jangan ada penyalahgunaan kuasa dan ada semak dan imbang. Tapi apa yang cuba dilakukan, saya rasa satu bentuk penipuan kerana memendekkan sidang, menyegerakan kelulusan beberapa undang-undang ordinan termasuk ordinan darurat dan tiada petunjuk bahawa akan ada perbahasan yang terbuka, kata Presiden PKR itu dalam video ringkas di Facebook. Terdahulu kebimbangan sama turut disuarakan oleh beberapa ahli parlimen pembangkang, antaranya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, MUA dan Sim Zizin Bayan Baru, ia setelah PMO dalam kenyataan yang dikeluarkan tidak menyebut mengenai perbahasan Dewan. Sebaliknya, PMO berkata persidangan ini bertujuan untuk memberi penjelasan kepada ahli parlimen mengenai pelan pemulihan negara dan meminda semua perundangan dan peraturan bagi membolehkan persidangan diadakan secara hybrid. Berdasarkan kenyataan PMO, perkara yang akan dibentangkan di hadapan kedua-dua majlis parlimen adalah seperti berikut: pengisytiharan darurat, ordinan darurat kuasa penting 2021, ordinan darurat pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit pindaan 2021, ordinan darurat standard minimum perumahan, penginapan dan kemudahan pekerja pindaan 2021, ordinan darurat kuasa penting nombor 2 2021, ordinan darurat kuasa penting pindaan 2021, ordinan darurat kehadiran wajib pesalah-pesalah pindaan 2021, ordinan darurat tabung amanan negara pindaan 2021. Mengulas lanjut, Anwar yang juga ahli parlimen Port Dickson memberi peringatan kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional bahawa pihaknya tidak akan memandang ringan perkara itu. Katanya lagi, tujuan gesaan agar parlimen kembali bersidang adalah agar penularan wabak penyakit berbahaya serta kebajikan dan peruntukan untuk rakyat dapat dibahaskan. Jangan cuba menggunakan peraturan sesuka hati tanpa menekan prinsip asas demokrasi berparlimen, iaitu menggunakan parlimen sebagai medan bahas untuk menjaga perlembagaan negara. Menyuarakan aspirasi rakyat dan menentukan pemerintahan itu absah, menjalankan tugas dan kuasa mengikut undang-undang, katanya lagi. Pelbagai usaha dilakukan pemuda UMNO Malaysia agar kerajaan, terutama Kementerian Keuangan, mengarahkan bank memasukkan faedah terakru sepanjang tempoh moratorium ditawarkan. Ketuanya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, usaha itu termasuk pagi ini dalam cubaannya melobi beberapa menteri UMNO agar membawa suara rakyat ke mesyuarat kabinet berkenaan perkara yang diperjuangkan pemuda UMNO. Ternyata tawaran moratorium 2.0 hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Kononnya Kerajaan Perikatan Nasional prihatin mendengar suara hati dan memenuhi segala tuntutan rakyat. Akhirnya Bank Negara Malaysia juga terpaksa membuat kenyataan jujur bahawa moratorium akan tambah kos keseluruhan pinjaman. Nak kata apa lagi kalau beginilah rakyat diperlakukan? Usah bicara soal kononnya Kerajaan Perikatan Nasional ini prihatin rakyat. Apatah lagi dalam keadaan rakyat yang amat susah, perit, tertekan dan terdesak ketika ini, kuasa dan kudrat yang ada seharusnya digunakan sepenuhnya untuk membantu rakyat, katanya menerusi hantaran Facebooknya. Jelas Dr. Ashraf, pemuda UMNO, berkali-kali memberikan cadangan dan solusi bahawa kerajaan boleh memanfaatkan 3 punca kuasa perundangan termasuk Ordinan Darurat 2021, Akta Bank Negara 2009 dan Akta Perkhidmatan Keuangan 2013 untuk mengarahkan bank menawarkan moratorium tanpa faedah terakru yang membebankan rakyat. Malah tegas beliau, 10 cadangan pemuda UMNO sebelum ini boleh dilaksanakan jika ada kemahuan kerana semua itu telah mengambil kira keupayaan bank menyerap sebarang kemungkinan kerugian. Katanya impak moratorium 1.0 terdahulu jelas amat minimum. Bahkan bank dengan bangga merekodkan keuntungan berbilion ringgit bagi tahun terakhir 2020. Sekali lagi pemuda UMNO buat kesekian kalinya demi rakyat yang amat terdesak ketika ini merayu dan mendesak Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz agar kembali berbincang dengan bank. Tolong segera mempertimbangkan kembali tuntutan rakyat agar dibantu dengan menawarkan moratorium tanpa faedah
kaedah terakru yang amat membebankan rakyat ketika ini. Semoga Menteri-Menteri UMNO dapat membawa suara rakyat ini dalam mesyuarat Kabinet hari ini, katanya. Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi mengakui suara di dalam rakaman telefon yang tular bersama Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini adalah suaranya. Menurut sumber, Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Presiden Parti, membuat pengakuan itu semasa pertemuan yang berlangsung selama lebih 2 jam di Wisma Perwira, Kementerian Pertahanan pada malam Isnin. Selain keputusan mesyuarat yang menolak cadangan menarik semula sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional, beliau Ahmad Zahid mengaku kepada semua itu suaranya dalam perbualan bersama Anwar yang viral tidak lama dahulu. Selain telah menandatangani surat akuan bersumpah menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri, kata sumber itu. Mesyuarat tertutup antara Ahmad Zahid dan Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama beberapa pemimpin tertinggi termasuk Datuk Seri Najib Razak berakhir sehingga tengah malam Isnin. Difahamkan Ahmad Zahid akan membawa cadangan yang sama kepada MKT selepas majoriti ahli Parlimen UMNO menolaknya dan menyokong Kerajaan Perikatan Nasional sehingga Parlimen dibubarkan. Perhimpunan Agung UMNO pada Mac lalu antara lain menuntut supaya pilihan raya umum ke-15 diadakan apabila tempoh darurat tamat, sama ada selepas 1 Ogos ini atau tarikh sebelumnya jika darurat ditamatkan lebih awal. Selain keputusan juga dicapai bahawa ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional tidak akan bersama Perikatan Nasional apabila Parlimen dibubarkan. Sebelum ini, ahli MKT UMNO, Datuk Muhammad Puan Zarkashi, yakin parti itu akan keluar serta menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Memetik laporan Sinar Harian, keyakinan itu adalah berdasarkan pendirian setiap ahli MKT UMNO untuk meneruskan langkah tersebut malah lebih awal, iaitu sebelum tamat tempoh darurat pada 1 Ogos. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melantik Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob sebagai timbalan Perdana Menteri. Menteri Luar Hishamuddin Hussein pula dilantik sebagai Menteri Kanan yang baru dan akan mengambil alih tugas kluster keselamatan yang dikendalikan Ismail sebelum ini. Perkara itu diumumkan Pejabat Perdana Menteri melalui kenyataan media sebentar tadi. Perdana Menteri juga bersetuju supaya Hishamuddin membantu beliau dalam pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara. Menurut kenyataan satu halaman itu, Ismail akan tetap memegang portfolio Menteri Pertahanan. Pelantikan ini akan dapat membantu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menguruskan pentadbiran negara dan memenuhi keperluan rakyat dalam keadaan negara sedang menghadapi krisis kesihatan dan ekonomi pada masa ini, kata PMO. Pelantikan itu telah disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong dan berkuat kuasa serta-merta. Adalah diharapkan pelantikan ini akan meningkatkan lagi keupayaan Kerajaan Perikatan Nasional khususnya dalam menghadapi pandemik wabak penyakit berbahaya, memperkuatkan perpaduan dalam kalangan parti-parti yang membentuk kerajaan dan memperkukuhkan Kerajaan Perikatan Nasional dengan tadbir urus yang telus, bebas rasuah dan berintegriti, kata PMO.